يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا رزاق يا رزاق يا رزاق وبه نستعين. اللهم ربنا ربي زدنا علما اللهم ربنا اهدنا الصراطal mustaqim. Dalam kita belajar ni ada masalah, ada kekeliruan. Setiap kita ni adalah kekeliruan yang kita berasa tak jelas ataupun yang kita amalnya gini, yang dalam Qurannya lain misalnya, ataupun dalam hadis itu lain, dipanggil kekeliruan. Jadi kekeliruan begini, caranya kita dalam kita nak belajar ni, kita kena niatnya doa tadi ya, ialah Allahumma Rabbana, wahai Tuhan kami, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami yang mana benar. Ni ustaz ni kata gini, ustaz ni kata gini. Biar kita ni Tuhan buka hati untuk cari kebenaran, apa dia kebenaran. Baik, saya nak ulang sikit ya. Bila saya belajar tafsir ni, mula-mula sekali saya belajarnya ialah saya belajar dengan anak saya yang mengajar saya. Sebelum dia mengajar saya, dia kata ayah, ayat Quran ini ditujukan untuk manusia. Jadi saya baca, ayah dengar ni bukan saya yang baca, dia kata. Tuhan yang baca. Jadi apabila ayah dengar di ayat Quran dibaca, anggaplah Tuhan berkata-kata dengan kita tentang tu. Jadi kalau yang dia suruh, adakah kita buat? Kalau yang dia larang, adakah kita tinggalkan? Lepas tu bila ada kekeliruan, berasa tak sedap kan, kita pun akan doa cepat-cepat, wahai Tuhan, tunjuk yang mana yang benar. Tunjuk yang mana yang benar. Baik, itu mukadimah yang saya belajar dulu. Yang keduanya, dalam Quran ni ada berbagai perkataan yang berulang-ulang disebut. Contohnya kita kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Jadi kita kena tahu tu ayat ni tuju beriman tu apa dia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dia kata. Lepas tu dia kata wa amilus solihat, orang yang buat amal soleh. Ayat ni senantiasa diulang-ulang. Jadi kita kena faham apakah sebenar sekali maksud ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat, tu apa dia. Begitu juga ada perkataan dia kata mufsidin, iaitu orang-orang yang buat kerosakan, al-mufsidin, orang yang buat kerosakan. Lagi dia kata faman azlamu, siapakah lebih zalim? Zalim. Faman azlamu mimman kadzdzaba 'ala Allah. Lebih daripada satu orang yang dusta terhadap Allah. Satu lagi dusta, kadzdzaba bi ayatillah, dusta terhadap ayat Allah. Apa maksud dusta? Ada juga dia kata orang sombong, mustakbir, sombong. Apa maksud dia kata tu? Pasal ayat ni senantiasa ada berulang-ulang. Ya, jadi malam ni kita ulang balik, kita buat revision lah ya. Dalam saya belajar, jadi saya tak hurai lagi ni, cuma nak beritahu point dulu, tak hurai lagi ni. Dalam saya belajar dulu, usul tafsir saya, kita dalam Quran ni ada sebut berkenaan dengan berhala. Ada dia sebut tentang berhala. Ada dia sebut tentang pujaan lain. Dia kata gitu, pujaan lain. Kalau kita pergi tafsir berhala juga, tidak maksud gitu. Ada dia kata pujaan lain, pujaan lain. Jadi pujaan lain itu benda lain. Amit takhudhu min dunihi awliya. Apakah patut mereka mengambil selain daripada Allah Ta'ala tu awliya. Jadi ambil awliya. Awliya situ maknanya pelindung. Pelindung bermakna pemberi berkat, pemberi syafaat, pemberi pertolongan, macam-macam lah.
Itu mana dia? Reka-reka. Nah, kemudian kita diajar daripada Quran ini apakah yang disebut tentang sembah kepada malaikat. Iaitu orang musyrik Mekah dia sembah malaikat. Malaikat tu anak perempuan Allah. Ayat mana dia? Sekarang ni siapakah yang mengamalkan ajaran musyrik Mekah ni? Ada tak? Jawab dia ada sekarang ni. Nah, iaitu Hindu. Hindu percaya dewa-dewa dia tu berjuta jenis, iaitu berbagai jenis malaikat. Nah, berbagai jenis. Jadi kita diajar Hindu tu sesat dia di mana? Sesat tu di mana? Kristian tu sesat di mana? Buddha tu sesat di mana? Ada tak dalam Quran? Ada dalam Quran. Yang orang asli sesat tu ada juga. Yang kita pula sesat tu ada juga. Jadi perkara ini nak dihuraikan. Kalau satu orang yang belajar tafsir, kemudian dia tak faham maksud Tuhan nak beritahu tu, maka dia akan terpedaya, terlindung daripada kebenaran. Terlindung. Nah, misalnya kita kata, macam Hindu dia tak makan lembu. Dia tak makan lembu, dia tak kena lembu. Ada tak dalam Quran? Ada. Ada. Iaitu surah Al-An'am. Ada. Ya? Jadi kita ingat cerita Quran ni ialah cerita dulu kala punya. Satu buku cerita yang kita baca. Bukan, dia sampai akhir zaman. Apa yang ada dalam Quran ni bermakna dulu ada, sekarang ada, kemudian ada. Tak adanya apabila kiamat, tak ada, habis. Baik. Untuk kita faham, saya beritahu reka-reka, ya ayyuhalladzina amanu. Mula-mula, wahai orang-orang yang beriman. Apa maksud beriman? Percaya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Percaya Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasul. Apa maksud Nabi Muhammad Rasul? Maksud kita kena nak ikut Nabi Muhammad. Itu maksud Muhammad Rasulullah. Bukan kata kita mengaku Nabi Muhammad itu Rasul tu. Kita mengaku dia Rasul dan kita mengaku nak ikut dia. La ilaha illallah. Kalau kita kata tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, bagi saya tafsir begini kurang tepat. Masih boleh menyebabkan kita tu terkeliru tentang syirik pada Allah. Keliru. Contoh, besok awak jumpa mana-mana Cina, atau mana-mana Hindu, atau mana-mana Buddha, atau mana-mana Kristian, awak tanya mereka. Atau kalau boleh jumpa orang asli, awak tanya dia, itu orang Hindu, itu berhala tu Tuhan ke? Dia akan kata tidak. Tak kira lah berhala tu tokoh Hindu ke, tokoh Buddha ke, ataupun Nabi Isa sendiri tu. Dia bila kita kata Nabi Isa tu Tuhan ke? Tuhan yang buat langit dan bumi tu ke? Dia akan kata tidak. Dia kata anak Tuhan. Tengok kan? Sekarang dia kata Nabi Isa tu Tuhan. Bila kita kata Tuhan yang buat langit dan bumi ke? Dia kata tidak. Nah, habis siapakah? Apakah kalau Hindu, apakah yang kamu sembah? Dia kata sembah dewa yang ada dalam berhala. Kalau kita tanya pula, siapa? Adakah dewa itu Tuhan? Mereka akan jawab, tidak. Kami seperti kamu ya, Tuhan yang satu. Siapa Tuhan kamu? Yang buat langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Awak tanya tak percaya? Awak tanya sendiri tak percaya? Tanya Hindu tu, di depan masjid tu ada Hindu tu. Tanya dia, adakah berhala tu Tuhan? Dia akan kata tidak. Adakah dewa tu Tuhan? Dia kata tidak. Ya, Tuhan yang buat langit bumi siapa? Allah. Awak cuba tanya dia, Tuhan Allah tu tengok tak kita bercakap ni? Dia akan jawab, dia tengok. Tengok.
Serupa ni, air kedah serupa ni. Nah, dengar Kalau kita tanya mereka, adakah Tuhan Allah tu tengok? Dia kata, ya, Tuhan tengok. Adakah dia dengar kita bercakap ni? Dia kata, dengar. Adakah kita bercakap dalam hati dia dengar? Dia kata, dia dengar. Cuma, dia kata, kamu orang Islam tidak pakai perantaraan. Dia kata gitu. Kami terpaksa minta tolong dewa-dewa. Buddha minta tolong dengan Tok Wali. Hindu minta tolong dengan malaikat. Kamu orang Islam direct, dia kata. Kamu sembah direct. Itu cara kamu yang Nabi kamu ajar kita, tok nenek kita ajar cara macam ni, dia kata. Nak sembah Tuhan yang satu. Bermakna la ilaha illallah. Serupa kita dengan dia. Kita ni difahamkan oleh ustaz-ustaz kita yang mengatakan berhala tu Tuhan. Sebab tu kita tak tahu ni. Dan kita tak pernah tanya mereka pun. Awak tanya? Dia cakap macam ni. Tanya doktor India. Kalau awak tanya kalau tanya Cina pula, Cina yang semua Confucius ke Taoism ke, dia akan kata, adakah berhala tu Tuhan? Dia kata tidak. Tapi awak sembah apa? Dia sembah tok nenek dia. Tok nenek dia. Tok nenek yang sudah mati. Gitu. Jadi tok nenek tu Tuhan ke? Tidak, dia tok nenek saya. Yang dalam ramai-ramai itu ada yang masuk syurga. Macam kita juga, tok nenek kita. Saya atau nenek saya ada Nabi. Kurang-kurangnya Nabi Nuh ataupun Nabi Adam. Itu nenek saya. Betul? Awak pun serupa. Orang Yahudi pula. Saya, dia bukan cakap tok guru dah. Saya, adik-beradik saya dalam ramai-ramai ni ada seorang ni Nabi. Yang bosu tu Nabi tu dia tu. Lepas tu adik-beradik saya seorang lelaki tu, adik perempuan saya tu, dia kahwin dengan Nabi. Jadi keluarga saya ada 2 Nabi dah. Ni Yahudi ni cakap betul ni. Dia lebih kurang 17,000 Nabi dan Rasul. Ramai. Dia tidak cakap Tok Wali, Tok Guru dah ni. Tak cakap yang tu dah. Dan ni saya beri contoh lah. Ni adik-beradik saya ni yang bosu ni Nabi. Yang ni kakak saya ni ataupun adik saya ni kahwin dengan Nabi. Bapa saudara saya tu Nabi dah juga. Tok saya tu ayah dia tu seorang Rasul pula. Nampak tak? Maknanya dengan begitu Nabi tu, mana tak saya cakap tentang Tok Guru dan Tok Wali, tak saya cakap. Habis mereka tu macam mana? Sesat dah. Kau Yahudi tidakkah mereka tu sesat? Maknanya kita ni tidak boleh nak mendewa-dewakan tok nenek kita. Ini saya ni anak cucu Tok Nali ke, anak cucu Tok Seleho ke, anak cucu ni ke, ni ke, ni. Itu mereka. Kita. Mana kita tak ada hubungan. Jadi usahlah kita terpedaya dengan siapa-siapa yang datang. Ini keturunan Nabi yang ke-37. Keturunan Nabi Sayyidina Umar ke, apa ke. Lebih-lebih lagi yang keturunannya ke-37, 35. Itu yang Yahudi itu, adik-beradik dia Nabi pun sesat boleh ke? Nah? Mana mendewa-dewakan keturunan tu letak tepi lah. Letak tepi. Baik. Satu lagi. Itu berkenaan ya ayyuhalladzina amanu. Percaya Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasul. Lepas tu langit dengan bumi Allah yang cipta. Dia bukan saja cipta, dia tadbir. Jadi yang Hindu, Kristian, Buddha dan orang-orang yang sesat yang ramainya, Allah yang cipta, Allah yang buat segala sesuatu, semua tu serupa kita dengan dia. Serupa, tak syirik tentang penciptaan tidak. Yang syiriknya ialah tentang pengurusan Tuhan. Sifat Tuhan. Nah, saya beritahu contoh. Kita ada sifat Tuhan ada 99 jenis, iaitu 99 sifat Tuhan. Contohnya maha mendengar. Nah, maha mendengar.
Bila Tuhan kata maha mendengar, siapa lagi boleh dengar? Yang boleh seperti dia? Tak ada dah. Bukan? Bila kita kata maha mendengar, bermakna syirik tentang maha mendengar ni ada. Ini yang tak ajar. Tentang Tuhan maha mendengar tu ajar. Orangnya begini. Hindu pun urai Tuhan yang begini. Tetapi syirik tentang Tuhan yang maha mendengar tak dibaca. Contohnya, saya nak tanya sekarang, belakang dinding ni kalau ada orang duk cakap ni agak kita dengar ke? Belakang dinding ni ke? Kita dengar. Kalau kita dengar pun bunyi ada orang bercakap. Perkataan tak tahu. Tak. Kalau dua lapis, 3 lapis lagi tak dengar. Tiba-tiba syirik dalam dengar ialah apa? Tuhan yang maha mendengar tiba-tiba kata, oh tu dengar juga, kena niat molek-molek tu nak jumpa dia. Tok Bomo tu kena niat molek-molek sikit, nanti dia dengar kita bercakap tu. Dia tahu dia jadi. Dia dengar, bila dengar jadi tahu. Bukan? Tu dia panggil syirik dalam mendengar. Yang ni yang orang tak ajar. Seperti Hindu tu, dia percaya Tuhan yang mencipta ni syirik tentang penciptaan, beres. Tak ada yang tu. Siapa orang yang apa? Allah. Tapi nak urus tadbir tu kena buat kira malaikat. Nak rezeki kena buat kira malaikat ni, dewa tu, dewa ni lah. Kita kena ke ini semenjak saya beli cincin ni naik. Orang Kelantan kata naik target. Naik om. Semenjak saya beli cincin ni. Dulu cincin-cincin lain tak jadi, ni belian. Itu syirik dalam Tuhan bersifat, Tuhan sifat Ar-Razzaq, Tuhan yang maha beri rezeki. Kita pergi kata cincin tu, dengan adanya cincin tu Tuhan terpaksa beri rezeki pada kita. Itu syirik rezeki. Syirik dalam Tuhan maha beri rezeki. Tuhan maha melihat. Syirik dalam maha melihatnya. Kena beringat sikit tu, guru tu tahu tu diri apa dalam hati. Ada ke tak cerita ni? Ada ni cerita ni. Dewa-dewa ni. Tak pernah dengar. Ni dia diri tu tahu tu, dia orang tu baca diri apa malam tadi pun dia tahu. Saya dulu belajar gini, dia ajar gini dah. Baik. Jadi Tuhan yang maha mencipta, maha segala-gala tu 99 jenis sifat dia tu, bermakna ada 99 jenis syirik pada Allah. Faham tak? Saya beri contoh sikit-sikit dulu. Lepas tu syirik tentang itu tentang sifat. Syirik tentang Quran ada juga. Syirik tentang Nabi Muhammad ada. Jadi sifat Nabi Muhammad siddiq, tabligh, apa tu kan? Setiap satu tu ada syirik pula. Tak. Jadi kita kata Nabi itu amanah. Amanah, apa maksud amanah? Makna apa yang Tuhan beri pada dia, ajar pada dia untuk beritahu pada manusia, Nabi tidak akan sembunyikan, simpankan. Tiba-tiba kita pergi kata Nabi terlupa nak beritahu. Sebab tu kita amadah lah ni. Saya baru boleh mimpi dengan Nabi. Tu terlupa tu. Mana Nabi tak amanah jadi. Jadi syirik dalam Nabi sebagai orang yang amanah. Awak nampak tak? Jadi berbagai itu. Itu tentang Nabi. Lepas tu tentang Quran, tentang ayat. Rekas-rekasnya, cara rekasnya, ni mukadimah balik ni ulang ni, dipanggil replay balik deh. Maknanya 80% ayat Quran adalah untuk kenal Allah, siapakah Allah Ta'ala yang kita kata dia Tuhan kita dalam Quran. 20% ayat Quran berkenaan dengan hukum hakam. Itu pun hukum hakam tu untuk kenal Allah Ta'ala. Allah lah yang memperkenalkan diri dia dengan ayat-ayat dia. Kita boleh belajar dengan kitab-kitab lain, tetapi tidak sesempurna belajar Quran. Pasal dia yang ajar.
Dan Nabi kita ajar kepada sahabat-sahabat dengan Quran sahaja. Dia tak pakai kitab-kitab lain, tak pakai. Nah, baik. Itu ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman sempurna. Bermaknanya ada orang yang tak beriman sempurna. Apa dia? Iaitu ya ayyuhalladzina amanu, bermaknanya orang-orang yang beriman sempurna, percaya semua sekali, tak buat syirik. Itu makna beriman. Wa amilus solihat, percaya Nabi Muhammad tu Rasul, maknanya sanggup nak ikut semua sekali apa yang Nabi ajar, iaitu apa saja amal ibadat yang dibuat mengikut apa yang Nabi ajar. Nabi kata, siapa-siapa yang buat ibadat seperti mana aku ajar, maka dia buat amal soleh. Siapa-siapa yang buat ibadat bukan daripada apa yang aku ajar, itu adalah amal ibadat tu batal. Hadis sahih. Nabi SAW berkata kepada beberapa orang Yahudi yang baru masuk Islam, antara lainnya Abdullah bin Salam, sahabat Nabi, orang Yahudi, pendeta. Jadi Nabi berkata, orang-orang Yahudi sembah tok guru mereka sebagai Tuhan. Saya ulang, Nabi kata, orang-orang Yahudi sembah tok guru mereka sebagai Tuhan. Maka Abdullah bin Salam kata, ya Rasulullah, masa saya dalam Yahudi dulu, taklah saya sembah tok guru saya. Dia kata. Nabi pun tanya, adakah kamu ikut apa yang diharamkan oleh tok guru kamu, yang bukan daripada kitab Taurat dan bukan daripada kata-kata Nabi Musa? Dia kata ada. Kamu sudah tok guru kamu tu adalah Tuhan kamu yang buat syariat untuk kamu. Lepas tu Nabi kata lagi, adakah kamu ikut apa-apa yang diajar oleh tok guru kamu yang bukan daripada syariat Nabi Musa ataupun hadis Nabi Musa, daripada kitab Taurat dan hadis Nabi Musa? Dia kata ada. Kamu ikut tok guru kamu, itulah tok guru kamu. Surah Hamim Surah. Surah Hamim Surah. Am lahum syuraka'u syara'u lakum min ad-din ma lam ya'zam bihillah. Apakah ada di kalangan mereka orang-orang yang membuat syariat untuk mereka yang belum pernah Allah Ta'ala izin? Nanti saya tengok ayat surah Hamim Surah. Am lahum syuraka'u. Ni ayatnya ialah ayat 21 Hamim Surah, muka surat 3. Muka surat 485. Muka surat 4. Kalau yang ikut ni lah. Kalau yang lain tu surah Hamim Surah ni surah ke-42. Surah ke-42, ayatnya ialah ayat 21. Ni dengar ni ayat dia. Am lahum syuraka'u, apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maknanya nabi-nabi ke, wali-wali ke, tok guru ke, syara'u lahum, yang buat syariat, yang mereka syariatkan bagi mereka. Mereka sini tok guru tu buat syariat untuk mereka. Minad-din, daripada agama. Jumpa ayat dah. 485 kalau Quran. Dia Hamim Surah. Nanti dah Hamim Surah lepas pada Yasin. Lepas pada Yasin ialah surah Safat. Yasin 44. Surah 42. Surah ke-42. Lepas surah Yasin surah Safat. Yasin 36. Lepas Safat surah Saf. Dia 42. Lepas surah Safat surah Saf. Lepas surah Saf ialah surah Zumar.
Lepas surah Zumar ialah Hamim Ghafir atau nama satu lagi Hamim Mu'min. Nah. Lepas tu ialah Hamim Fussilat. Lepas Hamim Fussilat ialah Hamim Surah. Dia ada 7 jenis Hamim semua sekali. Ini yang tu. Saya sengaja je beritahu tu. Pasalnya gini dah. Maknanya kitanya, maaflah saya tegur ni. Mana orang kata, apa Kelantan kata putih sikit. Apa cubit sikit. Iaitu kita ni, boleh kerana kita tak baca Quran kan. Surah tu kita tak tahu duduk kat mana. Maknanya, kalau surah kita tak tahu duduk kat mana. Maknanya, agak-agak awaknya, agak-agak Tuhan tak tanya ke kita besok daripada masyarakat. Aku buat turun Quran ni 30 juzuk. Kamu tak belajar ke? Tak peduli ke? Oh. Agak-agak Tuhan tak tanya ke agak-agak? Pasti tanya. Pasti tanya. Nah? Amlahum syuraka'u. Apa nak saya baca dah? Ada jumpa belakang? Amlahum syuraka'u. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Sini mana Tok Guru. Sekutu-sekutu sini ialah Tok Guru. Syara'u lahum. Yang Tok Guru itu buat syariat untuk mereka. Misalnya, ada di Kelantan sana, Sami Allahu liman hamidah ni begini. Tarik tangan sebelah. Tarik tangan dua belah. Ni. Sami Allahu liman hamidah. Dalam hadisnya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali kata tidak boleh Sami Allahu liman hamidah begini. Hadis tu dalam kitab Bidaud. Nah, Sami Allahu liman hamidah dua belah tangan tapi terbalik. Nabi Sayyidina Ali kata jangan kamu buat Sami Allahu liman hamidah begini. Di Kelantan sana ada satu puak beribu orang Sami Allahu liman hamidah tarik ke belakang. Tok Guru mati dah, anak dia pula ganti. Lepas tu cucu pula dah ni. Yang Assalamualaikum ni. Assalamualaikum. Ya tu syariat tu, buat syariat tu. Lagi nak tahu buat syariat tu. Ini kita dia perempuan ni bersalin ni tak boleh makan ayam. Siapa buat syariat tu? Tok Bidan. Tok Bidan tu Tok Tuhan. Ayam kan boleh makan. Tiba-tiba Tok Bidan kata ayam tak boleh makan. Maknanya mengharamkan benda halal. Hukumnya kufur. Kena sakit ni Ustaz. Kena sakitnya supantang. Itu sakit tak ada masalah. Ataupun orang tak suka makan. Alergi. Tak apa, tak ada masalah itu. Dia makan ubat ni, doktor kata kalau makan ubat ni awak jangan makan yang ni. Pasal kita ada satu jenis kimia dalam tu menyebabkan awak akan jadi sakit habis ke apa-apa. Itu tak apa. Ya ini ni. Ini ayam tak boleh makan, ikan tak boleh makan. Daging tak boleh makan. Mantap. Ni saya cakap ni cerita kita pakat buat belaka. Kalau kita tak buat saudara mara, kita buat. Nak sunat ni, budak nak sunat ni tak boleh makan telur. Yang mengandung pula untuk ong mengandung tu. Saya panggil ni dia guna bahasa Cina senang. Ong berkat. Dia ambil buah kelapa golek. Dia Kelantan dia panggil melenggang. Lenggam perut. Tempat lain ada buah tembikai lah, macam-macam lah. Macam-macam batu lah, macam dia lenggam tu. Lepas tu bila sudah bersalin, habis 40, dia ada satu istiadat Hindu, iaitu pelepas. Dia masukkan apa dia? Benang putih. Dia panggil di Kelantan panggil benang mentah. Benang ni besar ni, benang yang banyak-banyak tak besar macam ni, yang dijual kedai keling jual. Kedai Hindu jual. Masuk kot ni, bacalah dia baca ayat kursi ada qul huwallahu ahad apa, tapi Hindunya lah ni. Lepas tu masuk kan ni. Dia suruh perempuan tu duduk gini, duduk gini. Tarik, lepas tu angkat perempuan tu sikit, angkat macam. Lepas tu tidak penyakit. Bila kena sakit, ada pelepas tak pelepas ke dulu? Sebab ni lah. Ni sebab tak lepas ni. Kena penyakit ni. Nampak? Ini semua ni adalah syirik ke Tuhan. Siapa yang mengajar